itu kaitan dia dengan impuls dan daya impuls. Dia tetap daya juga tapi ada nama impuls kat belakang tu. Impuls. Impuls. Kalau tengok gambar ni, atlet lompat jauh membengkokkan kaki. Awak lompat jauh ke, lompat katil ke, lompat mana-mana pun awak akan bengkokkan kaki. Secara tak sengaja. Bukan secara without control. Kan? Mesti bengkokkan kaki kan? Tak kisahlah melompat tali skipping ke, lompat pagar ke. Betul? Terjun kolam ke, bengkokkan kaki tak? Bengkok. Bengkokkan kaki ni kenapa sebenarnya? Kalau tak bengkok apa jadi kat kaki kita? Cedera. Awak akan rasa sakit, cedera, patah kaki, rasa sakit. Sebab apa? Kita rasa macam dihentak terasa hentak kan, hentakkan kat kaki. Kan macam tiba-tiba kan, sakit, terhentak. Mengurangkan magnitud daya impuls ke atas badannya, kata dia. Bila dia bengkokkan kaki untuk mengurangkan magnitud daya impuls. Apa itu daya impuls? Apa itu daya impuls? Kita tengok dulu apa itu impuls. Dia kata kat sini, impuls merupakan perubahan momentum. Jumpa lagi perubahan momentum. Nampak tak? Tadi dekat F sama dengan MA, ini kita masuk sini, F sama dengan MA, kita juga boleh tulis dengan F sama dengan M, V tolak U per T kan? Nampak? Sama juga dengan MV tolak MU per T. Ini merupakan perubahan momentum juga. Nampak? Ada kaitan kan? Ini merupakan perubahan momentum. Jadi, perubahan momentum nama lain dia kita kata dia sebagai impuls. Perubahan momentum adalah impuls. Dari sini kita boleh susun balik di mana impuls tu simbol dia apa? J tadi kan? Ni. J. Jadi J ni MV tolak MU. J impuls merupakan FT. Kalau kita susun balik ni kat sini, kalau kita susun balik, T bawa naik atas, FT sama dengan MV tolak MU. Jadi impuls ini impuls. Begitu. So impuls kita boleh sebut sebagai daya darab massa dan juga MV tolak MU, perubahan momentum. Kedua-duanya merupakan perubahan momentum. Ini perubahan momentum, yang ini pun perubahan momentum. Tapi masa ini adalah masa impak ataupun masa tindakan tersebut. Masa impak. Impak tu tindakan lah, masa tindakan. Contohnya masa awak lompat dan awak landing ni, dia lompat, masa landing sampai bawah ni masanya 2 saat. Inilah masa impak, di mana kita rasa hentakan masa kita lompat tu tadi. And then perkaitan seterusnya adalah daya impuls, di mana kalau kita tengok kat atas ni, ini sebenarnya daya impuls sebabnya daya F adalah kadar perubahan momentum. Bila bahagi dengan T dia jadi kadar perubahan momentum. Ni semuanya adalah kadar apa? Kadar apa ni? Kadar perubahan momentum. Perubahan momentum. Okey, kadar perubahan momentum. MV tolak MU perubahan momentum. Bila bagi dengan T, masa dia adalah masa tindakan. Kat sini dia kata, daya impuls merupakan kadar perubahan momentum dalam pelanggaran atau hentaman dalam masa yang singkat. Masa ni biasanya singkat lah. Kalau kita lompat masa kita terjatuh tu singkat je kan, pendek. Sebab tu kalau jatuh,
masa melompat tu rasa sakit sebab masa tindakan dia sangat singkat. Kita tengok hubungan dia. Bagaimana kita boleh rasa sakit? Sebabnya jika perubahan momentum mv adalah mala, F berkadar songsang dengan masa. Berkadar songsang dengan masa. Jadi kalau kita lukis graf berkadar songsang dengan masa, F sini T berkadar songsang. Makin cepat masa dia, makin pendek masa dia, daya dia semakin besar. Tapi bila masa dia panjang, masa impaknya panjang, dayanya semakin kecil. Beza kan? Nampak tu? Jadi bila, apa kita nak kata hubungannya? Ayat hipotesis kita apa kan dekat sini? Semakin bertambah, apa? T bertambah, apa jadi pada daya? Berkurang. Semakin semakin bertambah T, semakin berkurang F. Semakin berkurang dayanya. Daya impuls yang kita cerita ni. Daya impuls. Daya impuls. Jadi kalau kita lompat dengan masa yang panjang, agaknya rasa daya tu besar ke kecil? Masa yang panjang. Masa yang panjang, dayanya hasil yang terhasil besar ke kecil? Kecil. Dayanya kecil. Kalau kita tengok kes lompat jauh ni tadi, kalau tak ada pasir, ada lantai konkrit kat sini, dia lompat juga ada lantai konkrit. Simen. Dia bengkokkan kaki lah. Masa yang diterima kat sini, masa hentakan dia berapa agaknya? Kalau simen keras. Kosong. Contohnya kosong tu taklah kan, masih satu lah paling pendek. Tapi bila dia dekat pasir, ada pasir dia lambat sikit sampai ke tanah kan, masa dia jadi 5 saat. Kalau dekat simen 1 saat. Jadi daya dekat 5 saat ni besar ke kecil? Kecil. Kecil. Daya dekat simen ni besar ke kecil? Besar. Daya impuls dekat simen, permukaan keras, masa impaknya pendek, dayanya besar. Tetapi dekat pasir ni, masa dia nak landing tu ambil masa 5 saat, lama sikit kan. Jadi daya yang dikenakan pada kaki adalah pendek. Dayanya kecil, bukan pendek, kecil. Sebab tu bila dia bengkokkan kaki, masa dia nak landing adalah panjang. Masa nak landing panjang, kuranglah sakit. Masa panjang, dayanya kecil, jadi kurang sakit. Kurang sakit. Berbeza kalau awak lompat dekat atas simen. Boleh ni? Boleh tak? Boleh. Boleh tak boleh adalah bergantung kepada boleh tak awak nak jawab soalan. Contoh. Dia kata kat sini, main bola ni kan, sepakan yang kuat diikuti dengan ikut lajak. Tindakan ikut lajak, maksudnya bola tu dah bergerak tapi kaki dia still ke depan. Ini kita panggil ikut lajak. Akan menghasilkan impuls yang besar. Impuls apa dia? Perubahan momentum yang besar dan bergerak dengan laju tinggi. Sebab tu kalau orang main bola sepak, tak adalah dia sepak bola tu kaki dia statik dekat tempat bola tu tadi. Dia mesti ke depan kan? Kaki dia mesti terus ke depan. Yang ini kita panggil ikut lajak. Follow through kalau dalam bahasa Inggeris. Follow through. Dia ikutlah bola tu bergerak. Jadi impulsnya besar. Boleh tu? Boleh tak? Boleh. Ini adalah antara aplikasinya. Kalau guna lesung batu, nak tumbuk lada hitam. Kan lada hitam nak tumbuk kan? Sebab teacher selalu tumbuk lada hitam. Lada hitam kat rumah teacher biji-biji. Dia tak jadi serbuk lagi lah. So kena tumbuk lah. Bila tumbuk nak pecahkan dia kan. Maksudnya daya impulsnya besar lah. Kita kena tumbuk laju supaya masa pendek. Bila masa pendek daya impulsnya besar. Maka penyeklah lada hitam tu. Macam tu. Sebab dayanya besar.
Kita tengok apa hukum Newton ketiga kata berkaitan dengan impuls. Okey, dia kata hubungan antara daya tindakan dan daya tindak balas dijelaskan dengan hukum gerakan Newton ketiga yang mana setiap daya tindakan terdapat satu daya tindak balas yang sama magnitud tetapi bertentangan arah. Ni hukum Newton ketiga. Tadi kita belajar hukum Newton kedua kan? Hukum Newton kedua kata apa tadi? Hukum Newton kedua kata apa tadi? Kat sini dia kata apa? Kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya. Yes, Dan dia bertindak pada arah tindakan daya. dah tindakan daya. Tapi kalau hukum gerakan Newton ketiga, setiap tindakan mesti ada daya tindak balas pada arah yang bertentangan. Apa beza antara dua ni? Untuk hukum gerakan Newton kedua, dia cerita pasal hubungan daya dengan kadar perubahan momentum. Kan? Hubungan dia. Sebab dia kata dia nak cakap kat sini berkadar terus. Tapi kalau hubungan hukum Newton ketiga, dia nak cakap pasal setiap daya tindakan ada daya tindak balas. Setiap tindakan ke depan ada tindakan ke belakang. Nilainya sama. Dua-dua arah yang bertentangan. Hukum Newton ketiga kata apa? Setiap satu tindakan mesti ada tindak balas. Magnitud yang sama tapi arah yang bertentangan. Tengok, nampak tak? Atas, bawah. Arah bertentangan tapi nilai yang sama. Itu maksud hukum Newton ketiga. Kalau tengok gambar ni, maksudnya dia sepak bola, daya tindak balas ke atas kaki, ke belakang, daya tindak balas ke atas bola, ke depan. Macam tu. Dia mesti tarik kaki dia ke belakang dulu kan, baru dia sepak bola ke depan kan. Ini kita panggil hukum Newton ketiga di mana tindakan mesti ada daya tindak balas. Setiap tindakan sepak ni mesti ada daya tindak balas. Sama juga dengan pelanggaran kereta ni. Daya tindakan ke atas penghalang dari kereta ke depan, daya tindak balas ke penghalang ke atas kereta arah yang bertentangan. Sama juga dengan kes lesung batu ni. Alu tumbuk kan? Dia tumbuk ke bawah kepada lesung. And then lesung bagi tindak balas ke atas pula macam tu. Itu daya saling tindakan. Setiap yang bergerak ke depan, daya yang ke depan mesti ada daya pada arah yang bertentangan. Magnitud sama, apa yang berbeza? Arah. Magnitud sama, arah berbeza. Magnitud sama, arah bertentangan. Okay, arah bertentangan. Ini adalah hukum Newton. Keberapa ni? Ketiga. Ketiga. Jadi apa kita belajar hari ni? Kita tahu daya. Yang pertama, daya itu adalah perubahan Kadar momentum. kadar perubahan momentum. Perubahan momentum tu apa? Perubahan momentum tu apa dia? Ada nama lain dia kan? Apa nama dia? Apa nama lain bagi perubahan momentum? Start dengan huruf I. Apa dia? Impulse. Impulse. Kita belajar ni. Impulse. Jadi, daya merupakan perubahan kadar perubahan momentum. Tapi perubahan momentum itu adalah impuls. Boleh tak kita kata daya itu adalah kadar impuls? Boleh tak? Boleh. Boleh lah. Kadar impuls yang berlaku kan, sebabnya impuls bahagi masa kita dapatlah daya. Di mana F T kan bila sama dengan M. V tolak MU. Macam tu. Impuls sama dengan perubahan momentum. Tapi kalau kita tukar susunan dia, kita jadi MV tolak MU per T. Dah jadi sini kadar perubahan momentum. Nampak tu?
Dan kita ada daya impuls juga di mana T ini adalah daya, masa, apa tu? Impak. Masa impak ataupun masa tindakan. Tindakan menumbuk ataupun menyepak bola ataupun melanggar. Itu adalah masa impak. Dan daya tersebut kita juga boleh namakan sebagai daya impuls. Daya impuls. And then awak ada belajar dua hukum, iaitu hukum Newton ketiga dan hukum Newton kedua. Ketiga yang ni lah. Setiap daya dikenakan akan ada daya satu tidak balas. Magnitudnya sama tapi arah yang bertentangan. Hukum Newton kedua kata apa? Hukum Newton kedua kata apa? Kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya dan bertindak pada arah tindakan daya. Kadar perubahan momentum. Ada sebut kadar perubahan momentum. Panjangnya nak tulis perubahan momentum berkadar terus dengan Daya. Berkadar terus Cikgu tulis macam ni dengan daya. Dengan daya. Berkadar terus. Kadar perubahan momentum berkadar terus dengan Daya. Syarat dia apa? Bertindak pada arah tindakan daya. Bertindak pada arah tindakan daya. Arah daya Ada syarat tak? Ada syarat tak? Ada syarat ke tak ada? Tak ada kan? Dia ada syarat apa-apa ke? Dengan syarat? Tak ada. Tak ada. Yang itu adalah hukum atau prinsip lain. Macam prinsip kebahagiaan momentum kita ada syarat kan? Itu prinsip. So kadar perubahan momentum adalah berkadar langsung atau berkadar terus dengan daya dan berdaya yang bertindak pada arah dan bertindak pada arah daya. Maksudnya kalau daya itu bergerak ke kanan, pada arah ni jugalah kadar perubahan momentum itu bertindak. Okey? Mengikut arah daya. Baik. Kita tengok contoh. Apa kata contoh kat sini? Impuls. Sebuah berbola. Berbola ni maksudnya satu bola ke banyak bola? Bentuk bola lah, bentuk bulat lah kan. Berjisim 0.08 dilontarkan pada laju 10 dan menghentam dinding. Ni dinding, baling bola polistrin pula, plastisin kena dinding. Bola plastisin melekat pada dinding, yang melekat kat sini pula. Dah melekat, berapakah impuls? Impuls perubahan momentum kan? Jadi carilah perubahan momentum. Jisim dia ni halaju awal 10, halaju akhir sebab dia melekat. Halaju akhirnya kosong. Halaju awal dia 10. Selesaikan MV tolak MU. Halaju akhir dia kosong, halaju awal dia 10. Selesaikan dapat 0.58 Newton sine. Ini adalah unit bagi impuls, Newton sine. Ataupun awak boleh juga tulis kg ms negatif 1. Sama je, betul tak? Betul. Dia kata jawapan kita negatif kan? Kenapa negatif? Pada arah bertentangan dengan halaju plastisin. Negatif sebab tadi kita baling arah dinding. Dinding pula balas satu daya tindak balas, iaitu arah yang bertentangan. Nampak? Dinding pun kenakan juga pada plastisin kan? Pada plastisin dia baling. Jadi dia mematuhi hukum Newton ke-3. Setiap tindakan mesti ada tindak balas. Nampak tak ni? Boleh nampak tak ni? Boleh faham tak ni? Boleh. Maksudnya baling kat dinding kan? Konon-konon baling kat dinding, nak kenakan dinding kan, hentam dinding kan. Sebenarnya dinding tu pun hentam awak juga.
hentam plastisin juga dengan nilai daya yang sama. Tapi arah yang bertentangan. Jadi perubahan momentum yang berlaku pada ketepek plastisin yang lekat dekat dinding adalah 0.58 Newton saat. Masa dia pendek je sebenarnya. Kalaulah kita tahu masa dia hentam ni tadi, contohnya 2 saat. Agaknya berapakah daya impuls? Daya impuls berapa? MV, MU kan bagi dengan T. Perubahan momentum kita tahu impuls, betul? Berapa nilai MV tolak MU? Berapa nilai MV tolak MU ni? This one? Ni kalau teacher nak kira dia punya daya impuls. Berapa agaknya? Ni apa nilai apa ni? This one? Perubahan momentum. Perubahan momentum. Berapa nilai dia? Dengar tak? Berapa nilainya? Sama tak dengan impuls? Sama. 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 Jadi, berapa nilai kat situ? Perubahan momentumnya berapa? Perubahan momentumnya berapa? Berapa kita nak tulis kat sini ni? Masa kita tahu 2 saat. Yang atas ni berapa? Negatif 0.58. Negatif 0.58. Sebab benda yang sama je cerita dia ni pun. Kan? Perubahan momentum adalah impuls. Ambil je lah nilai dia. Masukkan. So dapat berapa ni? Cuba kira. Apa agaknya daya impuls yang dikenakan terhadap dinding tu oleh bola plastisin? 0.58 bagi 2 dapat berapa? 0.29. 9. Unit dia apa ni? Apa unit dia? Saat. Dah boleh potong. Tinggal N. Newton. Jadi daya impuls ni adalah 0.29 Newton. Daya impuls ini adalah yang dikenakan oleh dinding terhadap plastisin. Kan? Sebab negatif kan? Berapa agaknya daya yang dikenakan oleh bola plastisin terhadap dinding? F bola. Berapa? Dia kan hentam dinding kan? Dinding, bola baling, hentam kat dinding. And then bola melekat, dinding kenakan daya. So daya 2 kat sini. Dinding bagi nilai 0.29 Newton. Bola bagi hentam dekat dinding, berapa agaknya nilai daya dia? Kalau ikut hukum Newton ketiga tu tadi, berapa agaknya nilai daya yang dikenakan oleh bola terhadap dinding? Berapa Wak Dina? Wak Dina ada tak? Ya, cikgu. Berapa nilai dia? Negatif. Berapa? Magnitude dia. Kita yang magnitude. Arah tak payah dulu. Magnitude dia berapa? Berapa nilai? Berapa tu? Ni. Magnitude tu nilai dia lah. Negatif 0.29. Kenapa dia negatif? Maknanya dia positif. Awak rasa? Negatif tu kan arah je. Sekarang ni tengok teacher lukis ni. Ni bola, dinding. Tadi kita dapatkan dinding kenakan pada bola 0.29 tapi arah ke kiri. And bola pula kenakan kat dinding. Berapa nilai dia?
Kalau ikut hukum Newton ketiga, magnitud sama kan? Berapa Okay. nilainya? 0.9. 0.29. 0.29. Apa yang korang rasa pening tu? Cuma yang berbeza tengok arahnya bertentangan. Satu kena dinding, satu dari dinding ke bola. Kalau yang dikenakan oleh dinding, oleh dinding kita kira adalah tanda negatif kan? Maksudnya ini negatif, arah ke kanan dia positif macam tu. Magnitud dia sama iaitu 0.29 Newton. Tetapi arah bertentangan. Faham tak? Faham. Inilah yang dikatakan oleh hukum Newton ke berapa? Hukum Newton Ketiga. ketiga. Hukum Newton ketiga. Magnitud sama, arah yang bertentangan. Setiap daya tindakan yang pertama diberi adalah bola tu balik ke dinding kan? Ada satu daya kan? And then dinding tu pula kenakan daya sama magnitud tapi arah yang bertentangan. Arah bertentangan ni lah. Magnitud sama. Magnitud sama. Satu arah ke kanan, yang ditindakannya ke kanan. Yang ditindak balasnya ke kiri. Faham? Faham cikgu. Tindakan itu dikenakan oleh bola plastisin. Tindak balas itu dikenakan oleh siapa? Siapa yang menghasilkan tindak balas? Ni. Dia hentam apa ni? Dinding. Maksudnya sekarang ni adalah fight antara bola dan dinding. Nampak? Bola hentam plastisin, bola hentam plastisin. Plastisin hentam dinding dan dinding balas balik dengan amount yang sama, 0.29. Tapi arah yang bertentangan, iaitu satu negatif, satu lagi positif. Inilah yang dikatakan dengan hukum Newton ketiga. Setiap tindakan mesti ada satu daya. Apa? Daya apa kita sebut tadi? Daya tindak balas. Tindak balas. Pada arah yang bertentangan. Pada arah yang bertentangan. Boleh ni? Itu adalah hukum Newton ketiga. Awak dah belajar ada 3 benda hari ni. Daya, impuls dan daya impuls. Hukum ada 2 kan? Apa hukum pertama? Hukum Newton gerakan kedua. Hukum gerakan Newton kedua dan hukum gerakan Newton ketiga. Alright? Tadi kita dah sebut dah apa dia punya ciri-cirinya semua kan. Jadi sekarang kita tengok modul. Untuk daya dia cuma cerita pasal hubungan. Tengok hubungan ni. Ni hubungan yang kita cerita tadi itulah. Kadar perubahan momentum merupakan daya. Merupakan daya. Sama ni. Sama je dengan apa yang kita dah tengok dalam modul. Dalam modul dalam apa nama? Teks. Buku teks. Yang ini kan dia kata ini adalah hukum Newton ke berapa? Hukum Newton kedua. Dia kata Newton kedua kata apa? Percuitan berkadar langsung dengan daya. Ini bukan hukum Newton tau. Ini bukan. Hukum Newton kedua cakap apa tadi? Kadar perubahan momentum berkadar terus dengan Daya. Daya dah kadar perubahan momentum bagi objek berkadar terus dengan daya dikenakan pada arah yang sama dengan arah daya. Itu hukum Newton ketiga. Kita nampak hubungannya adalah berkadar terus. Kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya yang dikenakan. Maksudnya dia melibatkan dua-dua tau, bukan satu je. Ni F berkadar terus dengan kadar perubahan momentum. See? Ni. Hukum Newton kedua. Alright, kita tengok pula impuls dan daya impuls. Alamak, baca habis.
Ada sikit nota kat situ sekejap. Okey, ini dia tunjukkan perubahan momentum dengan kadar perubahan momentum, perbezaan dia. Kalau dari segi definisi, impuls merupakan perubahan momentum. Tapi kalau daya impuls adalah kadar perubahan momentum ataupun kadar impuls. Sebabnya impuls adalah perubahan momentum. Nampak? Nampak tak? Nampak ke tak? Adalah modul kan? Okey. Ini ataupun kita kata impuls tu hasil darab impuls dengan masa pentaman. Ini teacher dah cerita, so kita nak tengok apa dia daripada graf ni. Yang ni tak ada kan? Impuls sama dengan luas di bawah graf of daya impuls dengan masa. F dengan masa. Kalau cari luas di bawah graf ni, awak dapatlah impuls dia. Ini dalam soalan objektif lah selalunya. Magnitude impuls meningkat apabila masa tindakan bertambah. Magnitude impuls bertambah bila masa tindakan bertambah. Magnitude daya impuls meningkat apabila masa impak berkurang. Ini hubungan dia. Kita tengok bagaimana nak mengurangkan daya impuls dalam sukan. Ini kita acara apa ni? Kita acara apa? Acara apa ni? Lompat tinggi. Lompat tinggi kan? Awak lompat tinggi, terdapat tilam yang lembut dan tebal digunakan dan acara lompat tinggi. Lompat, apa berlaku pada tilam? Tilam akan kemek kan? Penyek. Lepas penyek dia naik balik tak? Tilam tu? Naik. Awak lompat dia penyek, lepas tu dia naik semula. Kita tengok kat sini, tilam yang lembut dan tebal digunakan untuk memanjangkan masa impak. Memanjangkan masa impak. Masa impak T, bila masa impak T tinggi, daya impulsnya kecil, pendek. Sebab FT sama dengan MV tolak MU kan. Dia duduk sebelah-sebelah, bila daya bertambah, masa berkurang. Ataupun bila masa bertambah, daya pula berkurang. Dia duduk sebelah-sebelah, dia punya hubungan macam tu lah. Satu naik, satu mesti turun. Nampak ni? Boleh? Tolong catatkan. Daya impuls. Kalau masa impaknya panjang, dayanya dapat dikurangkan. Boleh mengelakkan kecederaan. Tolong tanda benda pen merah. Ini contoh. Tanda dengan pen merah tau, modul awak. Tulis tak ni? Musfirah dah masuk. Musfirah ada. Tolong tanda guna pen merah. Kehadiran sekarang 26. Siapa yang tak ada masuk tadi? Siapa lupa? Ada seorang kata tak masuk. Siapa yang tak ada? Bayar ada bayar? Bayar ada tak? Tak ada. Dia lah yang tak ada ni. Bayar tak ada. Okey. Seterusnya kita ada apa? Ini adalah yang kita dah bincang tadi, atlet membengkokkan kaki untuk meningkatkan masa. Masih lagi meningkatkan masa dan daya impuls dapat dikurangkan untuk mengelakkan kecederaan. Sama je ni. Kan? Sama je. Okay, turun tanda jawapan awak. Manfaat daya impuls. Topi keleda boleh melindungi penunggang semasa kemalangan. Apa ada dalam topi keleda tu? Topi keleda dibuat daripada bahan lembut dan tebal di dalamnya. Pernah tengok tak dalam helmet ada apa? Pernah. Ada macam satu cushion kan? Salah. Dia dalam dia ada apa? Kabus warna putih. Lepas tu dia balut dengan span kan? Pernah tengok lah. Lepas tu baru ada satu lapisan kain yang lembut. Bahan lembut itu memanjangkan masa impak
Dan hubungan antara masa impas dengan daya impas adalah berkadar songsang di mana daya impas dikurangkan apabila masanya bertambah, maka akan mengurangkan kecederaan semasa kemalangan. Masih lagi membincangkan tentang masa. Masa bertambah, daya impas akan berkurang sebab dia berkadar songsang. Lesung dengan alu, kita tumbuk tadi bahan yang keras kan? Bahannya keras lah, masanya pendek. Jadi dapatlah meningkatkan daya impas, maka objek tadi pun pecah. Ladi hitam boleh pecah, lagi tumbuk apa? Cili padi boleh pecah kan? Itu dia punya, ni kita panggil kesan-kesan positif daya impuls. Antara lain kita ada tukul dan paku. Kalau kita menukul, macam mana gaya menukul? Lemah lembut ke kita hentam paku tu? Masa yang dikenakan ni, masa awak ketuk ni cepat ke lambat? Panjang ke pendek masa dia? T dia? Apa Aslam? Cepat. Masa dia cepat, masa dia pendek kan? Jadi daya akan jadi besar. Apa jadi pada paku kalau daya besar? Paku tu dapat Aku masuk ke dalam. masuk dalam tu dengan cepat. Jadi masa pelanggaran kecil, daya impulsnya besar. Paku pun dapat masuk dalam kayu dengan cepat. Yang ini apa ni? Ahli taekwondo memecahkan blok kayu. Ini kita selalu nampak kan? Selalu tengok orang buat demonstrasi. Masa dia hentam tu, masa dia pijak ataupun masa dia ketuk dengan tangan. Ada juga yang buat dengan tangan kan? Ni tangan dia hentam. Masanya panjang ke pendek? Pendek. Masanya pendek. Jadi daya impulsnya jadi? Besar. Daya impuls jadi besar. Okey. Situasi ini menyebabkan daya yang besar pada masa tindakan pendek dan patahlah kayu tu, pecahlah kayu tu. Jadi kat sini kita kata ahli taekwondo berlari dengan kadar laju yang tinggi. Tinggi maksudnya berlari cepat, impas yang terasa besar, maka masa impas pelanggaran adalah pendek dan akan menghasilkan daya impas yang besar. Kayu tu pun pecah. Sambung sikit ayat, kayu itu pecah. Inilah. Ini untuk tujuan demonstrasi saja, bukan nak pecahkan muka orang ke, pinggan orang ke, sepak kucing ke tau. Ini adalah kesan positif, fikir yang baik-baik je. Janganlah sepak orang pula. Berdosa. Ada tak contoh lain yang dalam kehidupan seharian kita? Apa agaknya selain daripada yang kita tunjuk kat modul ni? Ada tak yang lain? Yalah. Apa lagi yang gunakan impuls? Daya impuls masa teacher? Main jongkit-jongkit ni. Jongkang-jongkit. Macam mana tu? Ada apa kat jongkang-jongkit? Ada apa kat jongkang-jongkit? Ada spring kan? Jadi tak sakit dah bontot awak kan bila ada spring tu kan? Betul tak? Kalau awak tiba-tiba melompat kan, kau selalu dengki kat sekolah rendah dulu kan, main jongkang-jongkit kan, sekolah tadika. Lompat aja, lepas tu kawan awak terhentak, nampak tak? Sakit tak bontot? Sakit. Dulu teacher pernah kena jongkang-jongkit. Tapi dulu jongkang-jongkit yang kita main tu tak ada spring. Bila ada spring dia tak sakit sangat lah. Antara lain kita ada trampolin. Pernah tak trampolin? Trampolin tu kan ada spring. Jadi bila kita lompat, bila dia lembut, tak adalah sakit kaki. Kan boleh melantun-lantun lagi. Kita ada juga ni, apa ni kalau kat kolam renang tu, kita naik tangga tinggi, lepas tu ada satu papan kita lompat. Papan anjal. Papan anjal. Dia boleh turun kan. So dia lembut lah, papan anjal tu dia lembut, dia boleh turun naik macam tu, papan anjal tu. Tak adalah, masa melompat tu tak ada dia rasa sakit, dia kan merendut ke bawah. Kalau papan tu keras, awak nak lompat tu kan, kejung je kan, sakit lah macam tu. Apa lagi yang melibatkan impuls? Cushion dekat kereta kan, belakang kepala tu kan ada cushion kan.
Kan kita punya tempat duduk dalam kereta kan lembut kan. Jadi kalau kita terhentak ke belakang sebab kesat inersia, tak adalah kepala awak sakit, betul tak? Masa hentakan adalah tinggi, jadi daya impulsnya kecil ni. Kita panggil apa tu, ni seat kereta, and then dia ada ke atas ni kita panggil headrest kan. Yang ni dia lembut daripada cushion. Cushion lembut atau span. Jadi kurang rasa sakit. Kurang rasa sakit. Alright. Jadinya kita dah habis tajuk 1, 2, 3, 2.5, 2.6 dan 2.5